tujuan penubuhan Badan Berkanun ni, penubuhan UKM ni sendiri sebab dia menjadikan UKM ni sebagai tempat yang ada garis panduan dan satu organisasi. Okey, dari mana kita dapat ni tujuan penubuhan Badan Berkanun ni? Kita dapat daripada akta atau enactment macam saya kata tadi. Sebab kita penubuhan universiti kita berdasarkan daripada AUKUR. Penubuhan universiti bukan suka-suka kita nak tubuh universiti. Tak ada. Penubuhan universiti ni sebab jawatan Vice Chancellor tu sendiri politik. Kan, politik. Semua berebut. Semua sekarang ni VC UKM kosong. Kita tengoklah. Berapa ramai orang yang nak minta. Nak minta tu pun banyak sebab juga. Nak minta sebab ganjaran gaji yang sedap ke ataupun nak mengambil pikul beban-beban UKM yang telah ditinggalkan. Itu pun kena ingat ya. Jadi mendapat kuasa tu daripada akta atau enactment dan macam pelantikan VC, TNC mesti melalui menteri sebab dia yang ada kuasa pada tu. Tapi kalau macam pelantikan saya, pendaftar sebagainya, hanyalah dalam ruang lingkup LPU dan MJPU. Macam tu. Tak ada sampai ke menteri sebab menteri dia hanya ambil yang kepala-kepala tajuk yang besar-besar ni. Jadi kita melihat dia sebagai satu tempat yang sangat penting. Jadi leaders kita mesti ada talent. Sebab perubahan Badan Berkanun ni dia leaders. So, sebab VC itu sendiri mesti ada talent, bakat, bukan bercakap tapi macam mana dia bekerja. Macam mana dia order semua yang bawah-bawah dia ni, pengurusan dia. Dan itu sebab kita kena pastikan diri kita kompeten. Dan kalau kita kompeten memang akan menyerahlah bakat kita. Sebab kita tak menipu. Bila kerja tu bukan tai chi orang. Macam memang kita buat. Dan kita faham. Kita pergi semua yang ditetapkan oleh UKM. Memang saya selalu lihat pegawai-pegawai yang follow the rules. Memang diorang akan dapat kenaikan yang bagus. Walaupun ada yang kata, alah doktor, ramai juga enjilat dapat. Tapi dia takkan kompeten dalam kerja dia. Dia takkan kompeten sebab dia memang tak berbakat. Sebab kalau kita naik because of seseorang, dia tidak akan membantu. Ya, tapi kalau kita memang betul-betul naik kerana bakat kita, usaha kita, memang dia akan membantu. Letaklah kita kat fakulti mana pun, kita tetap menyerlah. Tapi kalau kita hanya boleh duduk dekat satu tempat, disebabkan kita hanya berapat dengan seseorang je dekat situ, habis dia mati, dia pencet, kita tak dapat apa-apa. Jadi pada saya, itu sebab Badan Berkanun ni, dia ada kuasa daripada akta dan enactment dan juga dia memberi lebih kebebasan ya dan fleksibiliti dalam menjalankan operasi dia. Itu sebab kita ada lembaga pengurusan universiti. Kita tak perlu semua benda. Apa jua benda yang melibatkan polisi baru, garis panduan baru. Semua akan pergi kepada MJPU dan MJPU lulus, kita akan pergi kepada LPU sebab kita nak guna pakai. Mana boleh kita terus kuat kuasa. Walaupun benda tu bersifat mudah aja. Nak mendenda orang kan, parking pun siapa pun pergi pada LPU. Sebab kita nak denda orang. Bukan semudah itu jadi akibatnya ialah kita ada fleksibiliti. Setiap PTJ ada fleksibiliti dalam menjalankan operasi. Mana boleh pejabat PU kontrol fakulti? Kontrol institut tak boleh. Biasanya kita akan tanya apa keperluan dia. Dan dia datang pada kita bila dia berkenaan perkara-perkara yang berkaitan perundangan. Dan kita akan bantu. Itu sebab pejabat saya ada. Sebab kita nak membantu dari segi ini. Jadi fleksibiliti dalam operasi terserah kepada dekan dan pengarah institut. Dan pengarah dan dekan kenalah amanah. Tak bolehlah juga bersifat tidak adil dalam melaksanakan tugas terhadap staf. Banyak juga dengar dan juga diterima komplainnya. Jadi itu sebab pada saya fleksibiliti ni maknanya kita memberikan keadilan kepada semua kaki tangan untuk mereka menunjukkan bakat dan juga untuk mereka menjalankan tugas. Kalau asyik-asyik duk cekau staf, kau buat apa? Kau buat apa? Staf tak happy. Kena ada kepercayaan untuk dia melaksanakan tugas dia. Kalau dia ada kesilapan, tegur dia. Bukan maki dia. Dari segi dekat UKM ni saya lihat ada pelbagai jenis ya. Ada yang memang suka nak marah orang, ada yang suka maki selamba je tak tengok ke kiri kanan. Itu sebenarnya memberi tekanan. Pada saya lebih baik kita beri fleksibiliti kepada staf kita tetapi kita kena handle mereka supaya mereka tetap dalam path yang betul. Ya. Dan seperti biasa ya, pengurusan tertinggi untuk UKM ini ya yang melibatkan polisi dan keuangan adalah LPU, Lembaga Pengurusan Universiti. Itu sebab kita perlukan ahli LPU yang bagus. Kita perlukan ahli LPU yang mampu. Ya, kita tak boleh ada ahli LPU yang dah sekadar datang meeting, lepas tu minta maaf ya saya nak balik awal ataupun saya setuju je lah. Saya setuju. Bila dapat yang macam tu, susahlah kita sebab ahli LPU mesti yang mampu boleh menaikkan citra UKM. Kalau dia daripada
daripada swasta, dia mampu dekatkan UKM dengan badan korporat. Kalau di masyarakat setempat, dia mampu bantu UKM dari segi menaikkan citra UKM di kacamata masyarakat. Jadi itu sebab kita ada ahli LPU. Kalau ahli LPU sekadar duduk dan saya setuju, saya okey je. Saya setujulah. Saya memang suka. Tak boleh. Dia hanya sekadar suka dan mati di situ. Saya kritikal di situ ya, sebab pada saya dalam keadaan kita berhadapan COVID ni sebenarnya 360 darjah merubah segala-galanya. Dari segi citra kita bekerja, dari segi kita pelaksanaan kita bekerja, sebab penyakit tak nampak tapi kita kena kerja daripada rumah, dan penyakit tak nampak kita kena datang office. Dan UKM pun bukannya tak pernah tercemar, dah ada kes kan. Maknanya bukanlah kita ni bebas, tak. Kita dah tak bebas dah. Kita macam mana kita nak meneruskan hidup dengan ketidakbebasan tu tapi masa yang sama kita tetap mematuhi undang-undang. Ya. Jadi ini cabaran kita pada hari inilah untuk warga UKM. Jadi kalau macam tu pada saya, kita dah nampak dah kenapa UKM ditubuhkan. Dan kenapa kita akan ada peraturan-peraturan yang membantu saudara-saudari, tuan-puan sekalian untuk terus berdaya saing ya dalam kerjaya.